Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Dr. Mahyudin. Hari ini kita akan kongsi berkenaan POP. Apakah itu POP? Ya, POP adalah satu campuran powder putih, serbuk putih yang diperbuat daripada gypsum dan juga kalsium sulfate. Ya, so powder ini apabila dicampurkan dengan air, ia akan mengeras dan dalam kaedah perubatan moden kita gunakan untuk rawatan kepatahan ataupun apabila sendi terseliuh. Jadi untuk kita tahu apakah jenis-jenis kepatahan yang boleh dirawat dengan menggunakan POP ataupun plaster of Paris ini, yang tu kena tanya doktor, ya. Yang tu kena tanya doktor kerana ada kepatahan yang boleh dirawat dengan menggunakan semin ataupun POP, ada juga kepatahan yang tidak sesuai dan perlu dirawat dengan melalui kaedah pembedahan. Okey, jadi apa yang anda perlu tahu apabila kita nak pasang semin atau POP ni? Okey, barang-barang yang kita perlu sediakan, kalau anda tengok dalam video ni, kita perlu satu golongan lapisan yang kita panggil otoban, iaitu satu tisu yang lembut yang digunakan sebagai alas, ya, sebelum semin dipasang. Golongan semin tu sendiri atau plaster of Paris, dan juga satu bekas air yang kita boleh gunakan untuk dicelup powder atau serbuk ini agar ia mengeras sebelum semin ni dapat dipasang kepada bahagian yang melalui kepatahan tersebut. Okey, macam mana nak pasang semin ni, POP ni? Okey, cara yang pertama, mula-mula kita akan betulkan kepatahan tersebut, ya. Contohnya ada kepatahan yang perlu kita tarik dahulu, ya, betulkan kepatahan tersebut di bawah X-ray dan kemudian kita pasang lapisan pertama otoban, iaitu satu tisu ataupun lapisan lembut yang digunakan sebagai alas pada bahagian kepatahan tersebut. Apabila kita dah pasang lapisan otoban ni, kemudian barulah kita pasang semin tersebut, ya. Golongan semin, golongan tu kita pasang secara beransur-ansur daripada hujung tangan atau hujung kaki, dan kita pasang secara tersusun. Kemudiannya kita perlu urut, ya. Kalau anda lihat dalam video ni, kita urut perlahan-lahan, betulkan kembali bahagian kepatahan tersebut. Tidak boleh terlalu ketat dan tidak boleh terlalu longgar, ya. Jadi teknik ini memerlukan pengalaman. Okay, setelah kita pasang semin tersebut, contohnya pada bahagian tangan, ia boleh dipasang pada bahagian paras bawah siku dan ia juga boleh dipasang pada bahagian paras atas pada siku, ya. Contoh kepatahan yang kita pasang di bawah siku ialah sekiranya kepatahan tersebut melibatkan kepatahan pada bahagian pergelangan tangan, ya, pada jari tangan ni, ya, kat tapak tangan. Tapi sekiranya kepatahan tu melibatkan pada bahagian tulang radius atau ulna, iaitu pada bahagian kita panggil forearm, maka semin perlu dipasang atas pada paras siku kerana mengikut prinsip rawatan, kalau kepatahan tu kita perlu immobilize ataupun tidak, kita pastikan dua sendi, bahagian atas dan bahagian bawahnya, bahagian atas dan bahagian bawah kepatahan tersebut tidak boleh bergerak, ya. Sekiranya ia bergerak, maka kepatahan tu dia akan teralih balik. Jadi kita kena pastikan kepatahan tu betul-betul dipegang oleh semin ni. Baik, sekarang saya nak kongsi berkenaan POP care, ya. POP care ni maksudnya penjagaan semin, ya. Okey, ada beberapa perkara yang saya perlu kongsikan di sini. Sekiranya anda dipasang semin atau anak anda dipasang semin atau ibu bapa anda dipasang semin, datuk nenek anda, ya, apa benda yang anda perlu tahu? Okey, contoh yang pertama, jangan masukkan, ya, lidi atau jarum atau besi dan sebagainya ke dalam celah-celah semin tersebut, ya. Kadang-kadang ia boleh menyebabkan luka pada kulit anda di bahagian dalam, ya. Kadang-kadang semin ni memang gatal, ya, kita faham, ya. Bila sebab sudah lama semin, kulit dalam tu dia mengeluarkan daki
ya, kadang-kadang berbau, ya, dan gatal. Jadi ada keadaan macam ni, kita boleh bantu anda dengan ada ubat untuk mengurangkan kegatalan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sekiranya semin anda basah, segera ke hospital, ya, sebab bila basah ia jadi lembut, dan bila lembut kadang-kadang kepatahan ni boleh teralih kembali. Jadi kalau basah atau pecah atau apa-apa saja yang masalah pada semin anda, segera ke hospital untuk tukar kembali yang baru. Okey. Yang ketiga, jangan pandai-pandai potong. Jangan pandai-pandai potong pendek, ya. Kalau doktor pasang atas pada paras siku tu, maksud itulah memang perlu dipasang pada atas siku. Jangan anda di rumah nanti anda pandai-pandai potong bawah siku pula, ya. Itu yang ketiga. Ataupun contohnya sekiranya semin dipasang daripada paras kaki sampai di atas paras lutut. Jangan balik rumah anda potong pula sampai bawah lutut supaya lutut anda boleh bergerak, ya. Ada sebabnya kenapa doktor pasang di atas paras lutut. Jadi kalau anda ingin tahu atau tak faham, ya, tanya pada doktor anda. Kadang-kadang doktor tak cerita, ya. Kalau doktor tak cerita, anda tanya supaya doktor boleh bercerita kepada anda. Okey, perkara yang keempat yang anda perlu tahu ialah berkenaan compartment syndrome atau sindrom kompartmen. Apakah itu sindrom kompartmen? Okey, compartment syndrome ni ialah satu komplikasi yang kita tahu boleh berlaku sekiranya semin dipasang. Okey, tidak kerap berlaku, tapi anda perlu tahu sekiranya ia berlaku. Doktor biasanya akan bagi nasihat pasal compartment syndrome ni. Ya, compartment syndrome ni dia ada karakteristik, dia ada 6. Ada 6. Yang pertama, dia sakit. Sakit yang teramat sangat. Contohnya lepas pasang semin tu, kadang-kadang dia membengkak, ya. Kadang-kadang bila ada kepatahan, dia ada pendarahan dalam tangan atau kaki anda, menyebabkan menjadi bengkak, dan semin tu dia menyebabkan jadi ketat, ya. So bila ketat, tangan tu sakit atau kaki tu sakit yang teramat sangat. So sakit yang teramat sangat ni salah satu tanda compartment syndrome. Okey, pain. Dia ada 6, ya. Pain, pallor. Pallor maksudnya pucat, ya. So mungkin ujung-ujung jari anda menjadi pucat, ya. Paresthesia. Paresthesia ialah kebas, ya. Kebas. So mungkin jari anda menjadi kebas, ya. Pain, pallor, paresthesia, paralysis. Paralysis maksudnya tak boleh bergerak. Maksudnya mungkin anda jari menjadi keras, ya, tak boleh gerak, langsung tak boleh gerak. Ini disebabkan oleh paresthesia, ya. Lagi satu ialah pulselessness. Pulselessness ni dah last kali lah, ya, dah tak ada nadi, contohnya tak boleh rasa nadi. Tu tanda yang paling akhir sekali, dah tak boleh rasa nadi, maksudnya dah salur darah dah terkepit. Yang ni memang kecemasan yang amat sangat. Dan last kali kita panggil poikilotemia ataupun perishing cold, maksudnya hujung jari tu menjadi sejuk. Okey, jadi kalau anda ada tanda-tanda sebegini, segera ke hospital, ke kecemasan. Jangan tunggu, jangan pergi kedai dulu ke, pergi minum ke apa, tak ada. Terus pergi ke hospital, bawa anak anda ke hospital, bawa datuk anda ke hospital. Sebab apa? Ni satu kecemasan, ya. Kalau lambat, dia boleh menyebabkan jari-jari tangan atau jari kaki anda boleh ganggu peredaran darah dan mungkin boleh mati otot kat situ. Jadi kalau anda ada masalah ni, cepat-cepat ke hospital, ya. Cepat-cepat ke hospital, dia tak boleh nak tunggu dah. Okey, ni kita panggil compartment syndrome. Lagi sekali apa? 6 P's. Pain, sakit, ya. Pallor, pucat. Paresthesia, kebas. Paralysis, tak boleh gerak, ya. Pulselessness, tak ada nadi. Dan akhir sekali, perishing cold ataupun poikilotemia, iaitu sejuk pada hujung-hujung jari. Jadi 6 perkara ni, tak payah tunggu 6 pun. Kalau ada satu pun, segera ke hospital terus, ya. Sebab kita tak nak terlambat, ya, tak nak terlambat. Sekira ada perkara ni, ia satu kecemasan, ya. Doktor kena cepat-cepat buka semin tu balik supaya peredaran darah boleh kembali ke ujung-ujung jari anda.